dan hikmahnya. Jika dia mengujimu dengan satu musibah, maka hendaklah engkau tetap di tempatmu dan kembali ingat kepada dosa-dosamu itu, serta mohon pengampunan dan taubat daripadanya. Lalu mohon pula kesabaran dan ketetapan hati kerananya. Berdiri di hadapan Allah Ta'ala dan gantungkan dirimu di tali rahmatnya, dan minta kepadanya agar dia mendedahkan sebabnya dan maslahatmu padanya. Jika engkau mahukan kejayaan, maka cari seorang guru yang alim dengan hukum hakam Allah dan ilmunya, supaya dia mengajarmu, mendidikmu dan menunjukimu jalan menuju kepada Allah Ta'ala. Sang murid itu mestilah ada yang memimpinnya dan yang menunjukinya, kerana dia sedang berada di padang luas yang penuh dengan kalajengking ular, serba macam bahaya dan dahaga. Banyak pula binatang-binatang yang buas yang akan dihadapinya. Sang guru itulah yang akan mengingatkan murid itu akan semua bahaya-bahaya ini. Dan dia juga yang akan menunjukinya tempat air untuk diminum dan pepohonan buah untuk dimakan buah-buahannya. Jika sang murid itu bersendirian tanpa penunjuk jalan, tentu dia akan memasuki tanah yang penuh dengan binatang-binatang buas, tempat-tempat yang membimbangkan oleh banyaknya binatang-binatang buas, kalajengking, ular-ular yang cukup berbahaya itu. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ada dua perkara yang hendak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam bacaan kita, daripada catatan dan juga peringatan beliau. Yang pertamanya ialah memahami ujian Allah dan hikmahnya pada diri kita. Dan yang kedua ialah mencari guru yang mampu membimbing, mendidik, menunjuki kita, supaya kita selamat dunia dan akhirat, dan sampai perjalanan kita menuju Allah Ta'ala dan menuju syurganya. Maka ini dua perkara utama yang perlu kita lihat, yang perlu kita berfikir, dan perlu kita menghayatinya dengan sebenarnya. Bila Allah Ta'ala menjadikan dunia ini dan menjadikan kita untuk menghuni dunia ini, Allah Ta'ala tidak menjanjikan bahawa kita kekal di sini. Dan Allah Ta'ala juga tidak menjanjikan bahawa kita akan dapat apa yang kita suka. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan dunia ini sebagai ujian untuk memberikan apa yang lebih baik kepada kita, bahkan lebih baik daripada apa yang kita suka. Kerana suka kita pada sesuatu yang bersifat jangka pendek, sukanya kita pada sesuatu yang banyak membinasakan kita, bukan sukanya kita pada sesuatu yang merosakkan kita. Dan sukanya kita ini boleh membawa kepada neraka. Maka Allah Ta'ala menjadikan kita di dunia ini dan memberitahu bahawa dunia ini cuma ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kamu siapa yang paling baik amalannya. Dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala berfirman, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Sesungguhnya kami jadikan apa sahaja di muka bumi ini cuma perhiasan, dan tujuan perhiasan ini ialah untuk menguji mereka, menguji manusia, siapa yang paling baik amalannya. Dan sesudah itu kami jadikan dunia ini hancur luluh
hancur lebur, tidak punya nilai. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Kemudian semua atas bumi ini akan menjadikan pasir tidak bernilai. Hatta kita pun, bila mana kita mati, kita pun tak ada nilai pada hukum dunia. Orang tengok kita, tak ada nilai bila kita mati. Tak ada orang nak lantik kita pangkat apa-apa bila kita dah mati. Tak ada orang yang cinta dan sayang kat kita sanggup terus duduk dengan kita, kerana kita dah tak ada nilai pada pandangan mereka. Kerana Allah Ta'ala nak letak nilai lebih tinggi, nilai di sisi Allah. Bila Allah nak letak nilai yang tinggi di sisi Allah, Allah jadikan manusia tak suka semua pada dia, supaya dia tahu dia patut mencari nilai di sisi Allah. Kita kalau mati, siapa suka kita? Kalau kita dah mati, siapa yang akan letakkan kemuliaan pada kita? Tak ada. Bahkan kita ditanam jauh dalam lubang, ditutup dengan tanah, dan hanya kecil nama kita yang ditulis dan dicatat. Kalau dibiarkan kita, siapa yang memuliakan kita hari itu? Tidak ada yang memuliakan kita. Yang memuliakan kita ialah Allah. Kerana itu Allah Ta'ala menjadikan kita untuk mencari redha-Nya. Sebab hanya redha Allah yang akan memuliakan kita. Allah tak jadikan kita untuk manusia. Bila Allah jadikan kita kat dunia ni untuk diuji, maka apapun ujian yang datang kepada kita, jangan kita goyang. Tetap dalam pendirian, tetap dalam prinsip iman, syariat dan agama kita. Allah cerita keadaan manusia. Allah kata, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhih, wa in asabathu fitnatun qalabu ala wajhih khasira dunya wal akhirah, zalika huwal khusranul mubin. Kita baca dalam suratul Al-Hajj ayat 11. Ada kalangan manusia yang menyembah Allah dengan ragu-ragu. Ada di kalangan manusia yang menyembah Allah kerana nak dunia. Dan bila mana dia dapat apa yang dia nak, hatinya tenang. Kata Allah, fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kau dapat benda-benda baik, anak ramai, ekonominya bagus, kesihatannya terjaga, dia kata bagus agama ni. Bagus selama ni aku buat ketaatan. Bagus rupanya solat duha, murah rezeki aku. Bagus rupanya solat malam, terjaga keluarga aku. Bagus rupanya puasa, sihat aku, tak kena penyakit, tak kena apa-apa musibah. Bagus aku sedekah, banyak aku dapat lepas tu. Ini kalau dia dapat benda baik dalam agama. Tapi kata Allah, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi bila dia uji sikit je, tunggang terbalik dia. Khasira dunya wal akhirah. Rugi dunia dan akhirat. Dia kata, kenapa agama ni macam ni? Sejak masuk Islam ni, sejak aku buat benda baik, tak ada pun dapat kebaikan. Aku sedekah, tak ada pun nampak bertambah duit. Aku puasa, makin sakit dia. Aku semayang, rezeki makin susah. Aku buat benda tu, buat benda ni. Kata Allah, baru dia uji sikit, inqalaba ala wajhih, maka tunggang terbalik dia. Dia tak nampak lagi rahmat Allah, kasih sayang Allah pada dia, tak nampak. Dia nampak apa yang selama ni dia ibadat, selama ni dia buat baik, selama ni dia buat taat, ini semua tak ada guna, merugikan dia. Maka dia benar-benar rugi dunia akhirat. Walhal Allah uji cuma sekejap, seketika, sejenak dan sedetik, daripada umur-umur dia, daripada waktu-waktu yang dia ada. Tapi dia terus mengamuk, dia terus melihat keburukan pada agama dia. Maka kata Allah, ini orang yang rugi dunia akhirat. Zalika huwal khusranul mubin. Inilah paling rugi sekali. Tuan-tuan, bila kita hidup, ustaz-ustaz kita ceramah, beritahu kita, kalau kita buat benda ni, dapat benda ni. Ya, kelebihan-kelebihan dalam beragama.
Ya benar, bila kita buat benda agama, keberkatan taat kita tadi menjadikan kita dapat banyak keberkatan dunia. Disebabkan kebaikan. Sebab Allah Ta'ala sebut, man amila saliha min zakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Siapa pun yang buat baik, lelaki atau perempuan, kami akan beri kehidupan yang baik, kehidupan yang bagus. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan berikan kekayaan di langit dan di bumi, turun keberkatan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan Nuh berkata kepada kaumnya, minta ampun pada Allah. Allah itu pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan jadikan sebab kamu ampun tadi rezeki yang murah. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Harta banyak, anak ramai, sungai yang mengalir, sungai yang baik, tanam-tanaman, kebun-kebun yang indah. Ini kesan beriman. Baik, kalau kita tengok hal ni, macam mana kita nak faham sebenar? Kalau kita buat ibadat, ya memang dijanjikan banyak keberkatan dunia. Selain yang pasti keberkatan dan kebaikan akhirat kemuncak. Siapa pun yang buat baik di dunia ini, Allah janji Allah akan beri kebaikan. Siapa pun bersedekah, Allah janji akan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Yang kamu belanjakan akan ku ganti. Siapa pun yang banyakkan istighfar kepada Allah, Allah janji kalau dia susah akan dilepaskan kesusahan. Kalau dia sedih akan digembirakan. Kalau dia ada masalah akan dibukakan jalan penyelesaian. Ya, Nabi beritahu, man lazama istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Siapa yang lazim beristighfar, Allah akan jadikan dia sentiasa tenang. Segala kedukacitaannya akan hilang, dia akan tenang. Segala kesempitannya akan jumpa jalan penyelesaian, dan dia akan dapat rezeki tanpa disangka. Ya, Allah menjanjikan banyak dalam ketaatan kita pada Allah. Tetapi kita mesti niat kerana Allah. Syarat itu yang terlepas pandang. Semua benda ni kita buat kerana Allah dulu, maka datang kebaikan dunia. Fa indallahi sawabud dunya wal akhirah. Kerana di sisi Allah itulah balasan dunia dan akhirat. Tapi manusia ada yang salah faham. Lalu mereka buat ibadat untuk dapat dunia, bukan buat ibadat kerana Allah lalu dapat dunia. Baik, kalau kita lihat keadaan manusia ni, tuan-tuan sekalian, ada dua keadaan manusia dalam bab melakukan ibadat untuk tujuan duniawi. Sebab soalan yang kita tanya untuk kita faham makalah apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, apakah boleh kita melakukan amal akhirat untuk dapat dunia? Boleh tak saya puasa untuk kesihatan tubuh badan saya, supaya saya lebih kurus, lebih slim, lebih sihat? Boleh tak saya qiyamul lail dengan tujuan orang sayang saya? Nanti orang tengok wajah saya bercahaya, bernur, orang sayang saya. Boleh tak saya baca Quran, dengan ini saya akan dapat duit banyak? Baca Quran, kat mana-mana lah saya mengaji orang upah, dapat duit banyak. Boleh tak saya buat solat jemaah supaya saya cepat jadi menantu? Oh, sebab kita pun tahu yang datang masjid ni kan orang tua-tua belaka, maka cerah kita nak jadi menantu. Pergi masjid, kita akan jumpa semua bakar-bakar yang bertua. No. Tu untungnya kita pergi masjid. Kalau orang muda ke masjid, untung. Sebab apa? Yang datang masjid ramai orang tua, dan orang tua ni ramai anak perempuan. Okay, cepat kita jadi menantu. Buat baik sikit. Orang tua nak makan, kita angkat nasi goreng dia. Tapi niat memang nak jadi menantu pun sah depan sekali. Niatnya begitu, sampailah dia jadi menantu kepada 4 orang tua di masjid tu. Oh, dapat 4 dia. Misalnya tujuan dia gitu. Ya, kerana apa yang kita sebut ni kita lalui semua. Maksudnya kita jumpa orang-orang macam ni. Baik, kalau seorang niat buat semua benda akhirat nak dapat dunia, boleh atau tidak? Dalam hal ini kata ulama,
bahawa kita sebut dia ada dua golongan manusia. Ada manusia yang memang dia buat benda akhirat untuk dapat dunia semata-mata. Dan ada orang yang buat ibadat, tujuannya lah ibadat, tapi dalam sama dia pun ada niat juga nak dunia. Saya memang solat duha sebab nak dapat pahala, tapi nak juga rezeki murah. Saya ustaz pergi masjid ni sebab tahu kelebihan masjid, tapi ialah kalau ada peluang jadi menantu, apa salahnya? Nak juga dia. Saya ni ustaz memanglah sedekah untuk dapat pahala di akhirat, tapi kalau dapat dunia saya nak jugalah, supaya bisnes saya lebih besar. Orang tahu saya bila bisnes saya bersedekah, jadi ramailah support saya. Saya pun kata, siapa yang beli produk saya RM1 masuk tabung. Saya jual RM10. RM1 ni saya akan masuk tabung-tabung bencana dan sebagainya. Maka orang kata bagus, memang tu kalau meniaga RM1 memang dia sedekah. Saya ni ada niat, saya memang nak sedekah pun, tapi masa-masa saya nak dunia juga. Itu memang strategi marketing saya, supaya saya dapat akhirat, saya pun dapat dunia. Baik, kalau orang dia masuk, dia buat ibadat semata-mata dunia, semata-mata tak ada kerana Allah, maka ini terbatal. Allah sebut dalam Al-Quran, kita baca dalam surah Hud ayat 15 hingga 16. Apa kata Allah? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Kata Allah, di kalangan manusia ada yang nak dunia je. Dia kalau dunia memang nak dunia, dia buat benda akhirat pun dia nak dunia. Tak ada langsung nak akhirat. Tak ada langsung nak cerita ikhlas ke kerana Allah, bukan. Dia buat ni biar dia dapat ni kat pilihan raya ni, biar orang sokong dia lah. Dia pergi masjid ni biar orang nampak, tengok calon kita bagus pergi masjid. Dia ni, dia nak biar orang tengok bagus, maka dia undi. Semata tu. Bila dah habis pilihan raya, tak ada lah dia. Hilang lah dia. Barangkali dia dah pergi Masjid Haram, Masjid Aqsa, barangkali lah. Tak ada dah tempat kita ni, tak jumpa dah dia. Mungkin telah diisrakkan dia, hilang. Tapi kalau kita cerita, kalau kita tak kata sesiapa, kalau termasuk kita lah. Ni kita kata bila kita bersufi ni, kita duk contoh-contoh tu maksudnya kita, bukan orang lain. Kalau memang kita nak dunia, dengan ibadat kita buat, kata Allah, siapa yang nak dunia dan segala perhiasannya, kami beri. Dengan amalan tadi, kami beri dunia. Dan kadang mereka tak kurang pun. Dapatlah apa yang kamu nak. Gembiralah apa yang kamu nak. Tetapi mereka di hari akhirat kelak tidak ada bahagian, melainkan neraka, dan terbatas segala amalan mereka. Sia-sia apa yang mereka lakukan. Jadi satu kita dapat, orang kalau buat ibadat ni kerana dunia saja, Allah akan batalkan amalan dia. Ada satu cerita. Pada zaman Umar Khattab, tuan-tuan, ada seorang raja namanya Jabalah bin Ayham. Jabalah bin Ayham ini seorang raja daripada kabilah Ghassaniyah, yang duduk di bawah naungan Raja Hercules. Dia ni Kristian. Pada zaman Umar Al-Khattab, Islam luas. Islam makin luas. Islam berjaya memerintah sebahagian besar dunia. Maka kabilah-kabilah Arab semua tunduk dan masuk Islam. Sehinggalah masuk Islam Jabalah bin Ayham. Jabalah tengok, oh, Islam dah hebat, dah kuat. Bukan Rom pun terpaksa meninggalkan Baitul Maqdis. Dek kuatnya Umar Al-Khattab, kuatnya kerajaan Islam waktu itu. Jadi kebanyakan raja-raja Arab memeluk Islam. Di antaranya Jabalah bin Ayham. Berita masuk Islam Jabalah ini mengembirakan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dia pun tulis surat nak datang ke Madinah jumpa Umar. Umar kata, ahlan wa sahlan, murahab, dialu-alukan, welcome. Maka dia pun datang. Umar gembira, kan ini raja. Sebab bila dia masuk Islam, dengan keluarga dia, dengan anak-anak dia, dengan semua pengikut dia. Ya, kerana kegembiraan orang Islam bila tengok orang masuk Islam. Tak ada kegembiraan kita bila kita tengok orang masuk Islam. Itu tanda kita ada iman. Siapa pun yang gembira dengan keislaman seseorang,
Itu tanda dia ada iman. Sebab tu kita seronok kalau dengar orang nak masuk Islam, Masya Allah. Tak kira lah siapa, pelakon, penyanyi, pemain, rappers, pemain bola ke, ahli politik ke, orang biasa ke. Bila masuk Islam kita macam seronok. Kita teruja. Itu tanda kita ada iman. Apa lagi yang masuk ni raja? Namanya Jabalah bin Ayham. Maka Umar Khattab pun layang dia kat Madinah. Sepanjang duduk Madinah, Umar Khattab layan. Makan, minum, tempat tinggal. Dan dia ajar tentang Islam. Kemudian dia kata, saya nak pergi haji. Kita tahu kemuncak Islam ni haji. Dan dia ni tu je. Umar kata, okey lah. Maka dia pun ke Mekah bersama keluarga dia. Sedang dia tawaf pakai kain ihram, seorang kabilah Fazari, seorang lelaki Arab, Badui, terpijak kain ihram dia, tertanggal. Dia pakai kain ihram, pijak tanggal. Bila tertanggal marah, dia pusing, dia tampar sampai patah hidung. Tampar kuat. Hasyama anfahu. Sehingga kita katakan patah atau darah hidung. Dia raja, tampar orang. Maka lelaki Badui ni pun, yalah, depan dia raja, dia mengadu pada Umar Khattab. Maka Umar Khattab hantar surat pada dia supaya datang ke Madinah. Datang. Dan lelaki itu juga datang ke Madinah. Lalu kata Umar Khattab, sama ada kamu minta maaf dengan dia dan dimaafkan kamu, hatta yurdi ar-rajul, ataupun akhtassu mink, aku balas balik perbuatan kamu. Lalu kata Jabalah, wahai Amirul Mukminin, aku ni raja, dia ni suka ataupun orang awam, aku raja. Lalu kata Umar Khattab, al-Islam sawa bainakuma, Islam telah menjadikan kamu sama. Kata dia, pelik, aku kan raja, takkanlah sama. Tu waktu dia pijak kain ihram tu, aku berlembut lah tu aku tampar. Ini kalau bukan kat Mekah, aku bunuh dia. Oh, raja punya sombong. Ni sebab Masjid Haram yang aku tampar. Kalau bukan Masjid Haram, aku bunuh. Lalu kata Umar Khattab, begini hukum Islam. Lalu Jabalah tak puas hati sebab dia raja. Lalu kata Jabalah, kalau macam tu baik aku masuk agama aku balik. Aku duk fikir dengan masuk Islam, aku lebih mulia daripada aku duduk dalam Kristian. Tapi tengok ni macam aku dihina. Baik aku masuk Kristian balik. Umar kata, kau masuk Kristian balik, aku penggal kepala kamu. Sebab dalam Islam, kalau kau murtad, potong kepala. Dia mula takut. Dia kata, kalau begitu ginilah, saya fikir dulu boleh? Fikir dulu. Iaitu dia kena buat dua. Sama ada dia minta maaf sampai orang tu maafkan dia, hatta yurdi ar-rajul, atau dia mesti ditampar balik. Kisah. Sama ada orang tu nak minta bayaran diat, nak cedera hidup, atau dia nak tampar balik. Maka balik Jabalah ke penginapan dia. Maka dia suruh isteri dia, anak-anak dia, pengikut dia, kita cabut keluar daripada Madinah. Fi junhiz zalam, di tengah-tengah malam, orang lainnya dia pun cabut lagi. Maka Umar Khattab mendapat berita, dia lari. Dia lari dan dia kembali pada agama Kristian. Tanassara. Dan dia pun pergi jumpa dengan Hercules. Sebab tak ada tempat selamat di tanah Arab ni, semua milik umat Islam. Maka dia pergi ke Rom. Dan kadang dia murtad. Kalau dia dah murtad, sebab dia masuk Islam, dia nak lebih kaya daripada zaman dia Kristian, nak jadikan dia lebih mulia. Dia beranggapan begitu, dia tak faham Islam menyamakan manusia. Maka lihat bagaimana keseluruhan Jabalah bin Aham murtad. Tuan-tuan, lama duduk murtad, duduk sebelah Hercules. Tiba-tiba datang wakil Umar Khattab ke negara Rom. Umar Khattab memberi kata dua kepada Maharaja Hercules, masuk Islam atau musalahah. Yang ni kamu kena bayar kepada kami apa disebut sebagai bayan jizyah. Lalu Maharaja Hercules dia dapat surat daripada Umar Khattab, dia bersetuju untuk musalahah.
yakni tidak buat apa-apa provokasi pada orang Islam, tunduk pada kekuasaan Islam. Dia maksud tak kacau wilayah Islam, jangan kacau. Ini amaran Umar Khattab. Maka raja Jabalan rasa macam terkejut, Allah, Islam makin besar sampai raja Rom bukan ugut. Dia duduk sebelah Hercules, buat ketiak Hercules ni, dia kuat. Akhirnya dia nampak bagaimana Islam makin tersebar. Ya, Hercules tak mampu melawan Islam walau dia gagah. Sebab dia tahu ini sifat agama yang sentiasa menang. Dia akan kalah. Dia raja yang bijak. Raja yang bijaksana, dia tak akan memperjudikan nasib rakyatnya untuk mati kalau dah tahu kalah. Dia kalau raja bijak lah, macam Malikatus Sabak, raja perempuan Sabak, bila Sulaiman AS nak serang, dia tahu Sulaiman kuat, maka dia menyerah diri supaya rakyatnya selamat. Ini kita katakan ini termasuk nama makna fiqh daulah, fiqh dalam kenegaraan. Mana-mana pemimpin negara, bila dia konflik dengan negara besar, maka dia jangan nak tunjuk gagah dia. Dia merugikan rakyat. Tak apa, kita lawan sampai ketitisan darah tak akhir. Padahal kadang-kadang yang dituntut oleh kuasa-kuasa besar bukan besar sangat pun. Tapi setengahnya memperjudikan rakyat, akhirnya rugi, pecah. Sebab bila kuasa besar masuk, dia hancurkan semua. Tetap bukan kita menghina diri, tapi itu strategi. Sebab itu Allah menyebut tentang kehebatan Malikatus Sabak. Dia bijak dalam menjaga rakyat. Dan sama juga Hercules ni bijak jaga rakyat. Dia tahu untuk lawan tentera Islam sekarang di bawah pimpinan Umar Khattab, dia tak akan menang. Sebab itu bila Umar Khattab menuju ke Aleppo, kawasan jajahan Rom, Hercules cabut lagi. Dia kata kita tak boleh menang lawan dia. Kalau dah tahu tak boleh menang, lawan buat apa? Tak bijak kita. Kalau kita belum tahu menang, kalau okey boleh lawan. Ni dah tahu memang tak boleh menang, buat apa lawan? Kita pun tuan-tuan dalam hidup, kalau kita lawan dengan memang kita tak boleh menang, kita kena bijak siasat. Tak boleh lawan, rugi kita. Kita bekerja biasa nak lawan dengan bos, memang tak menang pun. Baik kita minta maaf je. Kemudian betulkan keadaan, lebih baik. Okay, kalau kita bijak lah. Kalau jenis tak kira saya penting, saya sekian-sekian. Jadi bila Rom tahu dia tak boleh lawan Islam, lalu Jabalah bin Ahai menyesal, Allah, hebat Islam kita. Hebat Islam. Sehingga mati Umar Al-Khattab, dia menyesal kerana dia Kristian. Dia dah nampak kehebatan orang Islam, kemuliaan Islam. Tapi ini cerita orang yang dia masuk Islam sebab dia nak benda. Akhirnya Allah tak akan biarkan orang hidup lama dalam Islam keluar dari Islam. Sama juga kita baca kisah Bal'am bin Ba'ura, Barsisa. Ini orang yang beragama bukan kerana Allah. Sebab itu hati-hati. Bila kita, tuan-tuan, beragama bukan kerana Allah, Allah tak biarkan kita lama dalam agama ni. Sebab Allah hanya pilih orang yang ikhlas. Kita takut. Baik, ini satu kelompok manusia. Bila dia melakukan perkara-perkara agama hanya nak dunia. Kerana itu Allah jadikan ujian-ujian yang datang bagi tapis manusia. Allah berfirman, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna alladhina sadaqu wa la'lamanna al-kadhibin. Dan surah Ar-Rum Allah kata, apakah manusia menyangka cukup dengan kata kami beriman dan kami tak akan diuji? Kamu akan diuji. Sebagaimana kami uji orang-orang dulu untuk kami menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang pembohong. Siapa yang benar-benar mengharapkan Allah. Baik, golongan yang kedua yang kita nak sebut tadi. Kita sebut manusia dalam bab agama ni ada dua. Satu memang dia beragama nak dunia. Ini memang habis. Yang kedua, dia beragama nak akhirat tapi dalam masa sama nak dunia. Saya sembahyang duha ni, tuan-tuan, kerana Allah lah, pahala. Tapi saya nak juga sebab jadi murah rezeki. Sebab tu saya solat duha kat kedai saya. Saya mengaji Quran ni memanglah untuk saya dapat pahala insya-Allah, tapi nak juga benda dunia. Dengan baca Quran jadi benteng saya bila lawan orang jahat ke, orang dengki dan sebagainya. Baik, dalam hal ini manusia ada tiga golongan. Yang pertama, tujuan akhiratnya lebih kuat daripada dunia. Maka orang ni dapat pahala dan dia dapat semua benda yang dia nak. Tujuan akhirat tu lebih kuat. Saya lebih kuat nak pahala di sisi Allah. Kalau saya solat duha, rezeki saya tak murah, saya tak pernah tinggal duha saya.
saya kekal solat. Dan kalau rezeki saya masih nampak indah kesan solat duha. Kalau rezeki saya ada masalah, mungkin saya tidak sempurna dalam ibadat. Dan Allah nak beri saya satu hikmah supaya saya ikhlas dalam beribadat. Mungkin saya sentiasa melihat positif. Saya tak akan tinggalkan ibadat. Ada seorang hamba Allah, disembah Allah 70 tahun. Lalu kata Allah pada malaikat, lihat hamba-Ku. Apakah kamu rasa dia akan tinggalkan ibadatnya bila aku katakan bahawa dia ahli neraka? Kata malaikat, mungkin kot. Beritahu dia ahli neraka. Maka malaikat ni tu dah beritahu, wahai fulan, kamu ahli neraka walaupun kamu buat ibadat ni. Maka dia tetap ibadat. Dia kata, walaupun kalau dengan ibadat ini aku menjadi ahli neraka, aku tak akan tinggalkan ibadat ini kerana aku hamba Allah. Masa neraka syurga itu urusan Allah, tapi aku hamba, kerja aku ibadat. Lihat, disebabkan dia beribadat kerana dia hamba Allah, maka Allah selamatkan dia daripada neraka tadi. Sebab tu kalau kita lah ditanya, duk solat ajak siang malam tak dapat juga nak ajak tu, misalnya, kira-kira saya tetap solat ajak sebab saya hanya mengadu pada Allah. Dan kalau Allah tak beri hari ni, mungkin kerana Allah nak beri saya pada waktu yang sesuai. Kalau pun Allah nak tak beri lagi apa yang saya buat, barangkali solat hajat saya tidak sempurna, saya akan terus buat. Dan barangkali Allah nak beri lebih baik, saya tak akan tinggalkan pengaduan saya pada Allah. Saya akan doa terus pada Allah. Kalau saya doa pada Allah, Allah tak bagi apa yang saya nak, misalnya, saya mengetahui mungkin Allah nak beri lebih baik daripada apa yang saya nak, saya akan terus berdoa. Saya tak akan minta dengan lain selain Allah. Tahu-tahu orang ni dia punya al-ba'ith, al-aqwa, iaitu faktor yang kuat ialah akhirat. Orang ni Allah beri dia dunia akhirat, amalan dia terima. Yang kedua, orang yang sama akhirat nak dunia, dia sama kuat. Dia sama kuat. Orang ni juga dia akan dapat pahala dia. Dapat. Dia tak terbatal dengan apa yang dia lakukan. Bila bahagian dunia pun dia nak, akhirat dia nak, maka tasawa indahu, kata ulama al-amran, dia nak dua-dua. Dia nak dunia, dia nak akhirat. Dalam hal ini bergantung pada keadaan diri dia waktu itu. Artinya tuan-tuan sekalian, kalau sekiranya bila kita sebut sama ni, dia tak mungkin kita sebut sama 100%. Contoh kalau kita sebut anak pertama, anak kedua, saya sama sayang, tak mungkin sama. Ada sikit lebih. Maka kalau sekiranya pendorongnya ialah dunia dan pendorongnya juga akhirat, secara umumnya kata ulama, dia tak dapat pahala. Tapi kalau dia lebih sikit, dia dapat kadar sikit dapat. Tapi kalau sekiranya yang ketiga ialah orang yang dunianya lebih kuat pada akhirat, nak juga tapi sikit akhirat, maka ini memang langsung tak dapat pahala. Tapi dia tak macam golongan pertama yang terus neraka. Golongan yang memang buat ibadat untuk dunia semata-mata, ini neraka. Ini sama dia riak, dia takabur, dia sombong, dia munafik. Yang saya sebut, yang kategori pertama tadi, yang buat ibadat untuk dunia. Tak dapat dunia, maka dia akan lari dari Islam. Akan lari. Ini golongan munafik, golongan riak. Yang kedua yang kita sebut, dia nak akhirat. Tapi macam mana nak akhirat? Di sini ada 3 golongan pula. Sama ada yang akhirat tu kuat, maka dia lepas. Atau dunia tu lebih kuat pada akhirat, maka tak ada pahala dia buat. Atau sama, maka tengok mana lebih sikit-sikit dapat pahala. Tak ada, maka sama juga. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Siapa yang berhijrah ke Madinah untuk dapat dunia atau untuk dapat perempuan dikahwininya, maka dia cuma dapat apa yang dia nak, dia tak dapat pahala. Kisah dipanggil muhajir imra'atu Qais. Ada seorang tu tuan-tuan, bila ada seorang perempuan muslimah, bila dia masuk Islam dan Nabi suruh dia hijrah, dia pun hijrah ke Madinah. Tapi dia ada seorang peminat dia pun, lelaki minat dia.
laki ni Islam tapi tak nak hijrah. Tapi oleh kerana dia punya bakal isteri dia berhijrah, dia teruk berhijrah. Tapi hijrahnya semata-mata kerana dia nak turut perempuan ni. Maka Rasulullah tahu cerita tu. Nabi kata dia berhijrah mengikut apa yang dia niatkan. Kalau dia nak perempuan, dia cuma dapat perempuan, dia tak ada pahala. Dia cuma melepaskan dirinya dari dosa, tapi pahala tak ada. Kalau sekiranya seorang tadi, misalnya dia semayang, dia solat. Solat dia bukan nak cari redha Allah dan sebagainya. Dia solat just untuk dia jaga pandangan orang pada dia. Kau tahu di Islam? Atau solat ataupun puasa dan sebagainya kerana kebiasaan. Dah orang puasa, kita puasa. Tapi dia tak ada niat yang betul tentang akhirat, maka dia tak dapat pahala. Cuma lepaslah kewajiban dia. Dalam puasa dia tak perlu qada balik puasa dia, semayang dia. Kan itu tuan-tuan sekalian, bila kita buat sesuatu, Allah Ta'ala akan uji keikhlasan kita dengan cara apa? Allah timpakan kita dengan musibah. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir di sini, bahawa bila Allah timpakan kita satu bala, jangan goyang, jangan berundur, tetapi Allah Ta'ala yang menimpakan ini mengetahui ada faedah dan hikmahnya untuk kamu. Dia tak uji kita, melainkan untuk memberikan kepada kita suatu ilmu, pengajaran. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, bila Allah uji kita, kita tetap dengan cara kita beribadat pada Allah, bukan makin kuat. Kenapa? Tujuan Allah uji mungkin nak suruh kita ingat dosa-dosa kita. Satu sebab kenapa Allah uji. Pertama, untuk ingat kembali dosa-dosa kita, supaya kita memohon pengampunan dan taubat daripada Allah. Kalau tidak, kita rasa macam kita tak berdosa. Kadang-kadang kita berjalan atas muka bumi ni rasa macam tak berdosa. Dah biasa semayang, puasa, dah kita alhamdulillah tak tinggal puasa, tak tinggal semayang, aurat jaga. Dah rasa macam okey sat saya. Menjak ni tak ada buat dosa lagi. Tiba datang juga ujian, nak beritahu kamu ada dosa. Perasaan kamu rasa tak berdosa tu pun dah berdosa. Sombong kerana kita hakikatnya berdosa. Maka Allah turunkan ujian supaya kita rasa berdosa. Dengan itu kita bertaubat, kita beristighfar, kita kembali kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, Allah uji tadi nak suruh kita mohon doa pada Allah. Tentang kadang-kadang kita dalam hidup ni tak ada benda dah nak berdoa. Sebab apa? Kita kata saya anak dah ada, Ustaz, harta dah ada, badan pun sihat, kaya pun kaya, nak mohon apa lagi? Ada orang melihat doa cuma permintaan. Dia tak nampak doa itu satu ibadat dan perhambaan. Saya nampak doa ini adalah perhambaan, sebab tu saya tak pernah tinggal doa. Walaupun pun saya ada. Walaupun dengan makna lain, macam saya tak ada benda nak minta. Nak anak, saya dah ada anak. Nak isteri, dah ada isteri. Nak harta, dah ada harta. Nak pangkat, dah ada pangkat. Nak itu, semua ada ni. Tapi kita lupa doa itu perhambaan kita pada Allah. Maka Allah turunkan bala supaya kita jangan lupa kita hambanya, lalu kita mendadah tangan memohon padanya. Ini tujuan Allah Ta'ala uji kita. Dan yang ketiga, kata Syekh Abdul Qadir, kerana Allah nak tetapkan hati kita teguh. Biar hati kita benar-benar beriman tulus dan mulus kerana Allah, bukan kerana benda. Kalau tiba-tiba orang yang kita sayangin mati, ni suami isteri kalau pergi kuliah berdua, tiba mati salah seorang, dia kekal istiqamah, tetap hati. So selama ni dia pergi kuliah dengan ayah dia mati, dia tetap pergi. Apa pun yang Allah uji dia, untuk jadikan dia tetap dalam ibadat dan tetap hati istiqamah. Bila para sahabat diuji oleh Allah dengan berita kematian Rasulullah dalam perang Uhud, tersebar berita Nabi Muhammad dah mati, kena bunuh. Lalu orang Islam berpecah pada tiga. Seorang berkata, walau Muhammad mati, kita tetap perang, kerana kita memperjuangkan agama Allah. Satu golongan lagi berkata, dah kalau Muhammad dah mati, kita akan mati macam dia mati. Kita perang sampai macam kita dapat kelebihan mati macam dia mati. Satu golongan lagi yang lemah iman kata, kalangan munafik, dah kalau Muhammad mati, buat apa lagi kita perang? Tak ada guna dah.
Tak ada guna dah. Akhirnya mereka ni macam lemah. Sebab walaupun orang munafik dah lari tarik tenteranya 300 orang, tentera Uhud asas 1000 orang, tarik diri 300, tinggal 700. Yang tarik diri tu munafik, yang memang pure. Tapi dalam tentera Islam ini masih ada yang terpengaruh dengan munafik, yang lemah iman. Yang lemah iman yang kata, dah kalau Muhammad mati, kita nak berjuang untuk apa lagi? Kerana mereka memahami perjuangan itu individu. Sebab tu tuan-tuan lihat, kalau kita contoh parti politik lah, kalau dia berjuangkan individu tak ada, dia pun tak ada. Kalau dia berjuang untuk perut dia lagi lah, agak-agak tak dapat calon, melompat lain pula. Sebab dia untuk perut dia. Tapi kalau dia berjuang untuk prinsip dia, lain. Dia berjuang dengan prinsip, macam mana pun dia, dari atas turun bawah, sama je dia. Sebab dia prinsip. Dia pegang pada prinsip. Itu bezanya. Tapi kalau kita tahu orang tu berjuang bukan prinsip, agak-agak nama tak ada, dia pun dah lain dah. Sebab dia kerana jawatan dia. Demikian dalam hak agama. Agama ni kita beragama kerana prinsip. Ini agama Allah. Dan kerana kita melihat akhirat, bukan lihat dunia. Kita dah sebut dunia ini Allah jadikan untuk ujian. Tak lebih pada tu. Dan semua benda dunia ini Allah janjikan untuk musnah dan binasa. Semua musnah binasa. Kereta kita pakai tu akan musnah dan binasa satu hari nanti. Rumah yang kita duduk tu akan musnah dan binasa satu hari nanti. Berpindah tangan satu hari nanti. Begitu dunia, tak ada yang kekal. Ma indakum yanfa wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu akan hancur. Apa yang ada di sisi Allah itu akan kekal. Jadi bila Allah datangkan ujian, pertama nak beritahu kita berdosa, maka kita minta ampun. Kita tahu apa. Yang kedua nak suruh kita mengadu padanya. Doalah pada Allah sungguh-sungguh. Kita hamba ni. Yang ketiga untuk tetapkan hati kita. Sebab tu Syekh Abdul Qadir ajar kita, setiap kali dia uji, macam mana kita tak nak goyang iman kita. Berdiri di hadapan Allah Ta'ala, ngadu pada Allah, gantung diri pada rahmat Allah, lihat rahmat Allah yang luas, dan minta kepada Allah supaya Allah dedahkan, ya Allah, apakah hikmah benda ni? Ya Allah, diri ni tak kuat untuk menghadapi ujian, sehingga kau tunjukkan apakah hikmah ujian ini, supaya hati ini tenang. Apakah maslahatnya? Tuan-tuan, bila Nabi Allah Ibrahim kata pada Allah, ya Allah, tunjukkan padaku macam mana kau hidupkan orang mati. Lalu kata Allah Ta'ala pada Ibrahim, afala tu'min? Kamu tak percaya? Kamu tak beriman ke? Kata Ibrahim, tidak ya Allah, aku beriman. Tetapi liyatma'inna qalbi, supaya hati aku tenang. Tuan-tuan, kita asas seumumnya, ya, kita diajar sabar, dan kita tahu kelebihan sabar. Tapi hati kita ni, dia ada rengetan-rengetan kecil. Apa hikmah? Apa sebab? Rengetan-rengetan kecil kita bimbang, dia jadi besar. Kita nak diamkan sungutan-sungutan ini dalam hati kita. Sebab ada benda kita boleh kontrol hati kita, ada benda tak boleh. Lintasan hati kita tak boleh kontrol. Cuma kita layan tak layan lah. Datang lintasan hati, orang datang dari jauh, ni macam perompak je, lintasan hati. Maka kita pun cuba tahan, astagfirullah, jangan cakap. Betul perompak punya. Misalnya, lintasan hati tu datang. Benda tak elok, kadang-kadang kita solat pun, imam baca panjang imam hari ni. Baru hafal surah bang kali. Lintasan tu cepat datang. Supaya jangan cakap macam tu, misalnya. Jadi, bila kita kena musibah, kita macam terduduk sekejap. Ya Allah, aku alhamdulillah jaga agama, aku sedekah, aku buat baik. Ya Allah, kenapa datang musibah ini? Sedangkan kau janjikan kalau aku buat baik, kau gandakan, kau jaga, kau pelihara. Ya Allah, aku mengetahui ini kan hikmah yang lebih hebat. Tuan-tuan, kita boleh mohon pada Allah, ya Allah, tunjukkan aku hikmah supaya hati tenang. Ini bila mana hati kita tak tenang. Sebab saya katakan, kita ni ada benda yang kita tak boleh kontrol, ada benda kita boleh kontrol. Nak tenang, sehingga Allah tunjuk ini hikmah dia. Sebab Allah Ta'ala tidak turunkan satu musibah, melainkan pertama maslahat, kebaikan untuk kita. Dalam hadis Nabi sebut, ma qadallahu laka qada'an illa kana khairan laka. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak Allah tentukan pada kamu satu ketentuan melainkan dia baik untuk kamu.
Baik, kalau kereta kita breakdown tengah jalan, baik untuk kita. Barangkali untuk kita kenal orang baik-baik. Barangkali untuk kita jalinkan persahabatan. Barangkali ya, banyak kebarangkali yang mungkin berlaku. Tapi oleh kerana saya katakan, sebahagian daripada kita ni, hatinya mungkin tak boleh sabar. Doa pada Allah, ya Allah, tunjukkan kepada aku hikmah ujian ini. Kita duk tanam pokok dah, tiba-tiba mati. Dia hujan. Maka kata, ya Allah, aku mengetahui ini adalah satu hikmah. Ia baik untukku. Tapi nanti kita ni adalah rasa sikit, Allah, dah tanam 2 bulan ni, dah berbuah dah ni, tiba pump datang banjir, habis. Rasa kita nak sabarkan diri kita. Sabar diri kita. Lalu kita minta, ya Allah, tunjukkan aku hikmahnya. Akhirnya Allah akan tunjuk. Masya Allah, ada hikmah. Rupanya Allah nak beri kita ilmu. Allah nak jadikan tempat kita tanam ni lebih baik, supaya tak kena lagi musibah-musibah akan datang. Kita kena sekali sebagai satu immunity, supaya kita tak kena akan datang. Tiba kena COVID, apa hikmah? Hikmahnya insya-Allah Ramadan ni tak kena lagi COVID. Dah kena? Oh, ini hikmah. Kita pun nampak hikmah. Kita doa pada Allah SWT. Tapi jangan kita bila Allah uji dah goyang. Ada seorang hamba Allah, tadi tanam pokok, kemudian hujan lebat, banjir. Dia punya marah ke Tuhan, dia ambil parang, dia suruh Tuhan turun. Dia punya jahil dia, bodoh dia, tak lama dia panah peti tu mati. Cerita masyhur, kita dengar dia kecil lagi. Tapi betul, bila seorang ni tuan-tuan, dia cuma nak dunia, bila dia uji nak marah ke Tuhan. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang watak-watak ini. Watak nak marah ke Tuhan, watak nak marah pada takdir Allah. Dan ini yang Allah sebut, yang kita baca dalam surah Al-Hajj ayat ke-11. Wa minan nasi man ya'budullah ala harf. Kalangan manusia dia menyembah Allah kerana kepentingan, kerana syak dan ragu, hanya melihat bahagian dunia. Kalau kita lihat tafsir dalam ayat ini, saya buka beberapa tafsir. Ceritanya tuan-tuan, orang Badui, bila dia masuk Islam, dengan keadaan iman dia belum kuat. Mula dia masuk Islam, isteri dia lahirkan anak lelaki. Dia kata, bagus agama ni, anak tu lelaki. Sebab dia tak suka anak perempuan. Dan kambing-kambingnya banyak. Kambingnya beranak. Biasa setahun beranak 2 kali, beranak 4 kali. Banyak nampak. Semuanya bagus. Niaga pun bagus. Dia kata ini agama baik. Berikutnya, tiba-tiba isteri mereka lahirkan anak perempuan pula. Lepas tu kambing banyak mati pada hidup. Niaga slow. Agama ni tak baik. Tak baik. Aku ingat agama ni baik. Tak baik rupanya. Kita lihat macam mana dia goyang dengan sikit ujian. Akhirnya kata Allah, dia rugi dunia akhirat. Sebab tu dulu tuan-tuan, bukan dulu sampai sekarang lah, ada orang pergi ke Mekah memang nak dunia. Kalau kita tanya nak ke Mekah ni, kenapa nak ke Mekah? Sebab lama tak dapat anak, saat tu doa nak dapat anak. Itu je. Itu je lah. Atau nak menang pilihan raya, dicalon jadi menteri, pergi doa. Allah bongkar dalam Quran. Bila Allah sebut, wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kalangan manusia itu ada yang pergi ke Mekah, kata Allah, cuma nak dunia, dan mereka tidak ada bahagian akhirat. Kisahnya Badui ni datang ke Mekah. Dia tahu tempat tu doa mustajab. Dia, ya Allah, banyakkan kambingku, suburkan tanamanku, banyakkan anak-anakku. Semua dia minta dunia, langsung tak minta akhirat, tak minta pengampunan, tak minta apa-apa. Maka kata Allah, dia tak dapat apa-apa. Dia tak dapat akhirat satu pun. Tapi Allah memuji pula kalangan orang yang tahu. Wa minhum, di kalangan mereka, man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di kalangan mereka berkata, ya Allah, kami nak kebaikan dunia, kami nak kebaikan akhirat, dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Orang ni orang selamat. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka mendapat bahagian dengan apa yang mereka usahakan. Allah cepat dalam perhitungannya. Orang kalau dia pergi Mekah, dia nak belaka. Dunia nak, akhirat nak, maka Allah beri belaka. Tapi jenis nak dunia masalah tu. Dia tak ada pun cenderung nak minta ampun, cuma nak dunia.
Saya datang Mekah ni Ustaz semata-mata biar bisnes jalan besar. Maka dia tak dapat bahagian akhirat. Tadi yang kita kembali pada perbahasan ulama'. Bila kita nak akhirat, sama nak dunia juga, tak apa. Tapi biar dorongan akhirat lebih kuat. Sebab itu harus orang pergi haji dan sama meniaga. Harus. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak salah bagi kamu waktu kamu tunaikan haji untuk kamu mencari rezeki. Imam Ahmad bila dia pergi haji, dia ambil upah memikul beg. Jemaah-jemaah yang tua-tua ni yang tak boleh pikul beg, dia pikul. Maka dia dapat upah untuk dia belajar. Ramai ulama yang musim haji mereka mengambil upah macam-macam. Tak kira asalkan rezeki halal. Walaupun mereka pergi haji untuk menunjukkan tak salah. Kalau kita pergi haji dan masa sama part time kita bisnes, okey? Kita pergi Mekah, dah tahu orang Mekah ni, dia lepas seminggu tak makan. Dah makan dah maktab siap ni, dia dah siap bawa Maggi, rendang, bawa tepung. Sampai kat Mekah, dia tak bawa roti canai laku. Orang Malaysia kan duduk 40 hari. Dia 10 hari pertama tu memang sedap makan kat hotel tu. Lepas tu dia punya nak muntah macam. Jadi seorang mak Allah tu bijak. Dia buat tepung, tak bawa roti canai. Sebiji 5 rial. Kaya dia. Haji pun dapat, duit pun dapat. Tak bawa roti canai. Dia bawa daripada Malaysia ni. Dia dah tahu. Dia ada pengalaman, orang pun cerita. Jadi tak salah apa pun, silakan. Yang pandai buat teh, tarik teh Doha, pergi sana buat teh. Misalnya, untung dia. Dia pergi haji habis 10,000, dia untung bisnes 100,000. Kawan saya ni, dia kaya, dia pergi haji sama dengan saya. Tapi dia ni otak bisnes sikit lah. Kita tak pandai bisnes. Dia badan besar. Badan dia besar. Orang gagah. Pada dia haji dengan kita, dia tolak orang saing. Sekali tolak tu, lebih kurang 400 rial. Setiap hari dia tolak 4 orang. Dia dapat 1,600 rial. Artinya sebulan dia dapat berpuluh ribu. Itu baru tolak orang saing. Saing dengan tawar lah. Tawar 200, saing 200. Masa zaman tahun 90-an. Lepas tu kita orang pergi haji. Dia buat balik duit semua pergi Mekah 100,000 rial. Dia pun balik. Dia pun berbisnes. Bisnes. Balik Mesir, dia bisnes pula. Buat tukaran wang asing. Kau wang asing, bisnes tu. Bisnes restoran banyak. Dia kaya. Ceritanya, dia cari dunia. Tak ada masalah apa-apa. Dia buat haji pun macam kita. Bagus. Ukur-ukur, saing. Tapi dia ada masa banyak. Kita kan masa kita duduk round Mekah, nak tengok sejarah-sejarah Mekah. Tak, dia tolong semua orang yang ni. Pergi masjid ke apa, dia tolong. Dia gunakan manfaat betul badan-badan besar dia ni. Badan kuat. Allah Ta'ala tidak memarahi tak atau mencela orang yang cari rezeki musim haji. Tak salah. Sambil kita pergi haji, kita buat pemata-pemata, niaga batu pemata, tok seh pemata, tak apa. Ambil kita pergi haji, kita bawa lah benda apa pun, buat meniaga sana. Maka halal. Rosak tak haji? Tak rosak. Kerana Allah sebut dalam Quran, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tak salah pun kamu nak cari dunia, tak salah. Tapi matlamat utama kita akhirat. Matlamat kita. Itu tuan-tuan, kalau secara kesimpulan, kita bila buat benda agama biar kerana Allah. Tapi kalau ada keinginan dunia, biar didatang secara bukan keutamaan. Keutamaan kita menyembah Allah, beribadat sebagai hamba Allah. Kalau datang faedah dan kelebihan, maka kita bersyukur pada Allah. Kalau Allah uji kita dengan ibadat ini, kita bersabar dan berdoa kepada Allah. Berdiri di pintu Allah, berdoa pada Allah, dan kita minta, ya Allah, dedahkan padaku, tunjuk padaku apakah hikmah ujian ini. Tapi sebelum kita minta, baca doa yang Nabi ajar. Setiap kali kita kena musibah dalam agama kita, dalam kehidupan kita, sebut dulu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian baca doa Allahumma ajurni fi musibati. Kemudian baca doa wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas ujian ini dan gantikan aku lebih baik. Tuan-tuan, kita tak akan tunggu lama, melainkan Allah akan tunjuk apakah hikmah dan apakah tujuan ujian. Sebab itu jangan jadi macam Jabalah bin Ayham. Jangan jadi orang bila diuji goyang dan goncang. Jangan jadi orang yang diuji tu nampak agama ni tak elok. Agama baik untuk kita. Agama ini tuan-tuan bukan untuk dunia, sebenarnya untuk akhirat. Ia lebih kekal. Tapi Allah tahu keperluan manusia dengan dunianya, Allah tidak mengabaikan dunianya. Cuma kadang-kadang Allah menguji, cepat atau lambat.
sikit atau banyak untuk satu masalah kita. Disebut dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, ada hamba-Ku yang aku berikan di kekayaan. Kalau aku miskinkan dia, mungkin rosak agamanya. Ada kalangan hamba-Ku, aku jadikan dia miskin. Kalau aku kayakan dia, rosak agamanya. Maknanya, setiap ujian Allah pada kita baik untuk kita. Kita jangan minta untuk diuji. Tapi bila diuji, tabah dan sabar, berdiri di pintu pengaduan Allah, beristighfar, memohon ampun pada Allah, mohon Allah tunjukkan hikmah supaya hati ini tenang. Supaya hati ini, tuan-tuan, antara usaha kita ialah mujahadah untuk tenangkan hati. Man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Siapa yang bermujahadah, dia bermujahadah untuk kebaikan dirinya. Saya, kewajiban saya, kewajiban tuan-tuan, macam mana kita nak tenangkan hati kita. Setiap kali kita diuji. Sebab hati kita ni tak boleh membohongi diri kita. Ada rasa kesal, ada rasa macam sedih. Tenangkan hati. Mulakan dengan doa, mulakan dengan istighfar, mulakan dengan doa, dan mulakan dengan memujuk hati dengan berkata, ada kebaikan. Siap musibah ada kebaikan. Hari ni kita berniaga, orang tak datang kedai kita, ada kebaikan. Mungkin Allah nak beri lebih banyak esok hari. Hari ni, tuan-tuan, kita tak sihat, ada kebaikan. Mungkin Allah nak beri kesihatan lebih baik untuk kita. Hari ni, saudara kita mungkin diuji musibah banjirnya, musibah COVID-nya, ada kebaikan. Allah pasti akan tunjuk kebaikan untuk kita semua. Bukan masa kita nak nguguk siapa-siapa, kita sedang memujuk hati kita untuk melihat setiap ujian Allah, tanda kasih sayang. Setiap ujian Allah, tanda Allah nak jadikan agama ni lebih kuat, pengaduan kita lebih telus dan lebih ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.